Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekejap lagi kita uh, live. Tapi saya nak on sekejap dekat Facebook page. Tunggu sekejap, tu dia sedang loading. Sekejap ya. Okay. Okay, go live. Okay, untuk Zoom pun saya dah tekan record. Tunggu live dekat Facebook on sekejap. Okay dah. Okay, cantik. So saya tunggu sekejap rakan-rakan dekat Facebook join dulu. Dah lewat sikit dah. Okay, sementara tunggu rakan-rakan dekat Facebook join, ahli-ahli grup boleh komen sikit suara okey tak? Suara dengan gambar. Kalau suara okey, gambar okey, boleh komen sikit. Okey, gambar clear, suara okey, cantik. Okay, selamat datang semua. Waalaikumsalam Puan Hairina Azrin. Rakan-rakan dekat Facebook, suara saya okey tak? Boleh dengar? Gambar okey? Kalau dua-dua okey, boleh komen sikit, ili saya tahu. Dekat Zoom okey. Malam ni saya pakai baju M+. Tapi tak nampak logo ni. M+. M+ online. Sebab nak discuss apa ni? Pasal platform kan. Kena pakai baju M+. Okey. Okay lah, kita start lah ya. Dah lewat dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih semua, tahniah kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk kita sama-sama berdiskusi berkenaan dengan platform M+. Dan ada tajuk M+ online platform familiarization. Actually tajuk ni sebenarnya kalau ikutkan sesi diskusi untuk M+ platform familiarization ni bagi saya memang dah habis dah sebenarnya, sebab dah tak ada apa dah yang saya nak share. Apa yang kita dah discuss sebelum-sebelum ni mostly kalau bukan 100% tu mungkin 94-95% kan mungkin kita dah cover. Mungkin kita dah cover tentang cara-cara nak pakai platform M+, fungsi-fungsi yang ada, information yang ada dekat M+, macam mana nak baca informasi yang ada, macam mana nak setting, apa lagi, cara nak kira brokerage. Hari tu saya ada discuss tapi dalam ada topik lain, topik yang diskusi ilmu saham. Mungkin kalau sempat malam ni saya share sikit lah macam mana cara nak kira kan. And then antara benda yang saya belum sentuh, okay, antara benda yang saya belum sentuh adalah berkenaan dengan trust account dengan limit account, okay, available trading limit. Ini kena cerita sikit lah kan. Okay, so untuk tidak membuang masa, saya buka dulu M+ punya platform. Actually saya dah buka dah, so kita boleh terus, saya boleh terus share lah. Okay. Okay. Gambar yang saya share ni boleh nampak tak? Kalau nampak komen juga, komen sikit kalau nampak. Okay, nampak. Okay. Okay. Cantik baju. Ini baju apa, t-shirt M+ punya t-shirt. Actually ada cap juga tapi cap yang M+ bagi tu besar sangat. So kepala saya kecil je saiz. So tak padan. Orang cakap kalau nak bagi kecil kena rebus kan. Rebus bagi kecil baru boleh pakai. Okay. So basically untuk M+ ni sebenarnya saya dah
explain almost lah kan, saya rasa kan almost 90% dah antara function-function apa semua yang ada. Cumanya saya tak tahu apa yang tuan puan tak tahu lagi. So sesi pada malam ni saya nak khususkan untuk sesi pertanyaan. So kalau macam ahli-ahli grup yang dalam grup tak ada masalah sebab setiap hari mereka boleh bertanya kan. So memang setiap hari kita akan ada diskusi dan sebagainya. Kalau rakan-rakan yang lain, yang rakan-rakan dekat Facebook apa semua kan, saya pun live bukan setiap hari kan. So ini adalah peluang lah kalau sekiranya tuan puan nak tanya berkenaan dengan A+, apa sahaja yang saya boleh jawab yang saya tahulah kan. Yang saya tak tahu tu nanti mungkin next time lah, kalau kita cubalah cari jawapan dia. So tapi sementara nak tunggu tuan puan ada soalan, nak tanya apa-apa yang berkaitan dengan A+, saya nak explain sedikit berkenaan dengan apa tujuan pula, apa maksud dalam bahagian my account ni kan. Kalau kita tekan my account ni, dia akan ada my profile, account summary, outstanding purchases, outstanding sale kan, contract gain, contract loss, daily business done, client statement, cash movement statement dengan contract note. Okay, dia macam ni, dia punya flow dia adalah ini. Kalau kita tengok my profile ni, kita punya profile lah saya tak tunjuk lah. Okay, so, kita tengok account summary. Account ni under saya jugalah. Okay, tapi saya tak pakai. Ini sebagai saya punya account reserve. Okay, sebab saya dah ada 2 account. Okay, ini sebagai reserve punya account lah in case of emergency. Tengok nama ni pun tahu dah kan nama siapa kan. Okay. Okay, first bila kita type ni, kita boleh nampak dekat sini outstanding purchases, outstanding sales, contract gain, contract loss, daily business done. Okay, dalam account summary ni dia akan ada trust summary, available trading limit, due for forced selling lebih daripada T2, T plus 2, due for settlement T plus 2, remaining purchase contract T plus 1, sales proceed due T plus 2, remaining sales contract T plus 1, contract gain or contract losses net amount. Lepas tu ditulis kat bawah tu note tu kan. Nanti saya explain, kita baca dulu. Okay, Kak Lila tanya kalau guna Chrome M Plus extension ada masalah tak? Prefer Chrome atau Explorer? Kalau gunakan Chrome, gunakan yang IE tab tu kan, yang extension tu okey. Dia fungsi dia sama je kalau sekiranya kita buka dekat Internet Explorer. So tak ada masalah. And then dia lebih laju lah kalau compare dengan Internet Explorer yang lama tu. Okay. Dekat Facebook tak ada soalan lagi. Okay. So apa maksud dia? Mula-mula sekali dia macam ni tau. Masa kita nak deposit duit kan, ini saya kena explain sikit sebab banyak orang keliru kan. Masa kita mula-mula deposit duit, okay, katakan kita deposit duit dalam 10,000 lah. Okay, kita deposit duit dalam 10,000. Better saya buka satu Google Sheet lah, senang untuk contoh-conteng kan. Okay, katakan kita masuk duit 10,000. Kecil sangat, saya besarkan tulisan dia. Okay, katakan kita masuk duit 10,000. Ini kira RM lah kita masukkan duit 10,000. So apa yang kita boleh trade, dia bukan 100% 10,000 apa yang kita trade, yang kita boleh gunakan untuk beli tu tau. Okay, once kita dah masukkan duit, katakan RM10,000 kan, RM10,000 kita dah masukkan duit, kita deposit lah. Kalau untuk deposit, kita kena tekan dekat bahagian sini, payment tu kan, tekan payment tu. Ini actually saya dah tunjuk dah sebelum ni, tapi saya just tunjuk cepat-cepat lah tekan payment, tekan deposit. So dia ada 2 cara, sama ada nak manual transfer ataupun guna FPX. Okay, kalau manual transfer, kita just transfer daripada bank account kita ke bank account M Plus lah. Okay, dia manually lah macam tu. Mana dah dihilang balik tadi. Saya cuba ni. Okay, dia ada kat sini. Okay, manually. Kalau kita guna FPX, dia lebih laju lah sebab dia direct. Kita macam gunakan yang third party untuk dia linkkan payment kita. Macam dia panggil payment gateway kan. So antara salah satu company yang buat payment gateway kalau dekat bursa ni, kalau tuan-tuan perasan, revenue lah kan. Revenue antara company yang buat payment gateway, salah satulah kan. Antara produk yang revenue tawarkan.
So kalau manual transfer, dia dah tulis dekat sini huruf merah ni kan, dalam tulisan merah ni. Saya ada star lagi kan kat situ. Mungkin tuan puan tak perasan dia ni. Saya kena highlightkan sikit lah. As a reminder saya kena highlight kan. Sekiranya tuan puan buat transfer ke akaun CDS tuan puan daripada third party account. Third party account ni adalah akaun yang tak sama dengan akaun yang kita daftar masa kita isi borang M+ awal-awal hari tu. Kalau contoh saya masa daftar nak buka akaun M+, saya gunakan Maybank, dan Maybank yang saya pakai itu adalah Maybank Islamic. Okey, Maybank Islamic. So sekiranya saya tiba-tiba transfer daripada akaun CIMB nak masukkan ke dalam saya punya akaun M+ saya, so M+ akan query. Okey, dia akan query kenapa ada kemasukan daripada akaun yang tidak dikenali walaupun nama kita sendiri tau. Walaupun nama kita sendiri, dia dikira sebagai third party. Okey, third party account. Kalau kita transfer daripada Maybank Islamic tu ke kita punya akaun CDSM Plus, dan di akaun CDSM Plus tu memang registered bank yang kita register adalah Maybank Islamic, dia tak akan ada masalah. Dia cepat. Sama ada dalam beberapa minit sahaja pun dah masuk dah. Okay? Kalau guna FPX lagi laju, kadang few second dah masuk dah. Okay? Sebab akaun tu tally. Dia first time je yang susah untuk buat deposit. Tapi once sistem tu dah tahu kita punya akaun dan akaun tu memang dah tally antara bank kita dengan sistem tu, dia laju. Okay? Next net transaction dia laju. Okay? Yang jadi masalah first, kalau kita gunakan third party account, sama ada daripada akaun bank kita sendiri tapi bank lain selain daripada akaun bank yang kita daftar ke M+ tu, ataupun kita gunakan akaun orang lain, macam akaun wife, akaun adik-beradik, ataupun kadang akaun rakan-rakan. Ada juga kes kalau sekiranya tuan puan gunakan akaun business, macam contoh kita ada syarikat kan, kita nak transfer daripada akaun syarikat kita ke akaun M+ CDS, akan ada problem. Tapi tak adalah bermaksud terus kena block, terus tak boleh nak transfer. Boleh sebenarnya. Cumanya kalau sekiranya kita punya akaun sendiri, contoh saya punya bank dekat CDS M+ adalah Maybank Islamic. So saya cuba transfer menggunakan CIMB ke saya punya akaun CDS M+. Apa yang penting adalah selepas transfer kena bagi dekat remiser receipt transfer tu, and then bukti yang bank tu atas nama kita lah. Okay, bank tu atas nama kita. So remiser akan forward dekat team M+ operation untuk dia check. So bila dah check, dia tengok kalau betul, baru dia akan releasekan bayaran tersebut. Sebab bayaran tersebut dia bukan automatik masuk ke akaun CDS. Staff M+ akan tapis dahulu. Okay, sebabnya nak mengelakkan daripada berlakunya penyalahgunaan lah. Okay, macam money laundry dan sebagainya kan. Laundering. Laundry itu pakaian. Okay, itu yang pertama. And then kalau sekiranya tuan puan nak transfer daripada adik-beradik, okay, boleh, tak ada masalah. Cumanya kena bagi resit pembayaran tu, and then bukti yang akaun tersebut adalah akaun adik-beradik. Tapi sebenarnya kalau seboleh-bolehnya janganlah kan. Seboleh-bolehnya jangan. Kalau nak transfer juga, transfer dulu ke kita punya bank account daripada bank account kita ke akaun CDSM Plus. Itu yang sebaik-baiknya lah kalau macam tu. And then kalau sekiranya daripada mak ayah, kena ada bukti lah. Kena ada bukti surat beranak ke macam tu kan. And then kalau account wife, kena ada bukti macam surat kahwin kan, ataupun kad kahwin tu lah. Kalau sekiranya daripada SSM pula, kalau daripada syarikat kita, itu yang susah sikit. Sebenarnya tak susah pun. Let's say kalau kita ada company Sdn Bhd ke ataupun PLT ataupun enterprise, asalkan ada SSM punya sijil tu kan, bagi salinan sijil tu 3 muka surat. Dia ada muka surat depan, muka surat tengah dan muka surat belakang. So yang SSM punya sijil kan, bahagi ketiga-tiga muka surat tu kepada remiser. Remiser akan forward dekat M+ punya team, baru akan diluluskan bayaran. Okey, itu dia punya step dia macam tu. Memang agak teliti sikit lah kat bahagian situ sebab dia melibatkan kemasukan duit lah. Okey, melibatkan kemasukan duit, dan M+ nak memastikan duit yang masuk tu adalah betul tuan punya account. Okey, bukan orang tersalah masuk ke, bukan macam penyalahgunaan account ke, macam tu. Okey, dia nak supaya
Akaun tu adalah tuan punya akaun sendiri, macam itulah. Okay. Walaupun sekiranya macam contoh tuan puan bukakan akaun atas nama anak-anak kan, contoh anak-anak dah umur 18 tahun dah ke atas tapi dia tak trade, kita yang tradekan, macam ayah tolong tradekan akaun tu, tapi duit tu daripada ayah punya akaun. Nak masukkan boleh tapi dengan syarat kena declare lah. Okay, kena declare yang kita tu ayah kepada budak tu lah, ataupun masukkan terus ke akaun budak tu, anak kita tu, and then barulah dari situ masukkan ke dalam CDS account M+, macam tu. Okay. Itu yang pertama. And then kalau boleh saya amat-amat mengesyorkan tuan puan baca dulu apa yang M+ tulis dekat sini. Ini selalu ditanya. Okay, selalu ditanya. Kadang hari Sabtu dan hari Ahad tuan puan buat transfer kan. Sebenarnya hari Sabtu dan hari Ahad tidak boleh buat transfer ke deposit account CDS M+ sebab staff M+ cuti Sabtu dan Ahad. Tak ada orang nak check kemasukan duit tersebut, dan bila tak ada orang check, tak ada orang lah yang nak luluskan duit tu bergerak masuk ke dalam akaun CDS M+. Okay, so sebaik-baiknya buat pada hari Isnin sehinggalah hari Jumaat pada waktu office hour sahaja. Okay, pada waktu office hour sahaja. Sebab masa office hour tu lah barulah M+ punya staff boleh check kemasukan duit tersebut, dan dia boleh query lah kalau ada kesilapan. Okay, kalau ada bukti-bukti ke yang mengesahkan kemasukan duit tu dan sebagainya, baru boleh dia check. Okay, kalau bukan office hour memang akan jadi masalah, dia akan terdelay dan sebagainya sebab tak ada orang check. Okay, tak ada orang check. And then dia dah tulis dah dekat sini, kalau sekiranya gunakan yang manual transfer tak ada limit, 100 ke 200 boleh, tapi kalau sikit sangat kita nak beli saham apa kan, nak beli saham apa, unless kalau nak practice boleh lah masukkan duit kecil kan, macam 100-200. Kalau seriously nak trade, at least dalam 3 hingga 5 ribu pun dah okey lah, kira macam consider minimum lah kan, minimum 3 hingga 5 ribu dah okey. Tapi kalau rendah daripada tu macam kalau rendah daripada 3,000 tu memang nampak seperti yang kita nak trade, nak belajar trade lah. Okay, nak belajar trade. Okay, kalau seriously nak trade, make sure lebih daripada itulah. Okay, dari segi jumlah lot yang kita boleh beli, okay, kenaikan pergerakan bid naik turun, kalau terlampau kecil, just habis dekat brokerage fee sahaja. Okay, memang dia tak tulis transaction limit. Dia tak tulis transaction limit untuk manual transfer. Tapi kalau boleh jangan terlampau kecil lah. Okay, unless nak practice, okay. Untuk FPX minimum 1,000, maksimum 30,000. Kalau ada 60,000 kena buat 2 kali lah. Okay, kena buat 2 kali. Okay, dekat sini dia tulis kalau manual 8.30 hingga 5 petang sahaja. Kalau untuk FPX pukul 6 pagi, okay, seawal 6 pagi sehinggalah pukul 5 petang. Sekiranya contoh tuan puan guna FPX tapi duit tak masuk-masuk dalam akaun CDS, cepat-cepat contact Remiser untuk Remiser contact team M+ untuk check. Tapi kena bagilah bukti pembayaran dan sebagainya untuk kita check. Okay. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kalau tuan puan dah selalu buat deposit, memang sentiasa tak ada masalah apa semua, tak perlu inform Remiser pun sebenarnya. Just buat terus deposit je macam tu. Okay. Itu berkenaan dengan deposit. Lepas tu kalau submission selepas pukul 5, besoknya baru akan diproses, sebab besoknya bila staff M+ baru masuk office bekerja, barulah dia boleh check lah kan. Kalau tak ada orang bekerja, tak ada orang lah yang nak check. Kalau sekiranya deposit tak berjaya, untuk proses refund akan di-charge RM1. Okay. Deposit your fund using FPX direct transfer for immediate trading limit granted. Ini kalau tuan puan guna manual transfer, okay, saya tekan, kalau ni saya tekan manual transfer, tekan submit. Sekiranya kita buat manual transfer, dia akan ada receipt tu kan, receipt pembayaran tu, sama ada melalui cash deposit machine ataupun yang manual transfer online bank macam tu pun ada receipt juga. Yang penting kena tulis apa jenis transfer, sama ada direct, cash ataupun check, and then bila tarikh, jam berapa, jumlah, bank mana. Okay, bank mana ni, bank yang kita transfer tu lah. Okay, daripada bank kita lah kan. And then deposit bank. Okay, bank mana jugalah, bank kita jugalah. Yang paling penting sekali adalah kena upload. Ni kalau kita gunakan yang manual transfer tadi, kena upload bukti pembayaran. Okay, upload. Barulah staff M+ boleh check. Kalau kita tak upload, dia tak tahu
ada kemasukan duit, sebab tu jadi pending. Okay, sebab tu jadi pending, macam duit tu flow je, duit masuk. Tapi Staff M Plus tak tahu duit tu dari mana. So kita kena uploadkan bukti pembayaran lah. Okay, untuk bagi alert kepada Staff M Plus, check yang betul-betul duit tu adalah kita punya. Okay, itu. Kalau sekiranya tuan-puan guna FPX, tak ada masalah sebab FPX dia dah automatic dah. Semua dah automatic, tak perlu nak upload. Kalau tuan-puan buat pembayaran melalui mobile phone, okay, melalui mobile apps. Sekejap, saya buka dulu mobile apps ni. Tiba-tiba saya pergi buka TradingView pula dekat mobile apps. Saya nak buka yang TeamViewer ni. Kejap, saya cuba buka TeamViewer dulu. Setakat ni tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, tak ada masalah. Kita bincang apa-apa yang umum je lah pada malam ni. Okay, saya punya ID 13930. Okay, connect. Okay, hello, enable. Okay. Boleh nampak tak saya punya ni? Phone. Saya punya phone punya screen. Paparan telefon. Okay, cuba kita buka M Plus punya apps. Okay. Sekejap apa tadi sekejap, saya nak ni balik. Okay. Saya kena login dulu. Alamak. Okay. Ni. Tiba-tiba kan kalau tuan-tuan perasan, a newer version of mobile traders is now available. You must download the program in order to continue. Please download it from Apple App Store or Google Play. Okay, tiba-tiba kan ada update, so kita update dululah. Bolehlah kalau tuan-puan nak update ni tuan-puan punya apps. Okay, boleh buka tak? Tu dah boleh buka dah. Okay. So kejap ya, saya login dulu. Okay. Okay, so ini adalah paparan dia kan. Kalau untuk mobile, sekiranya tuan-puan nak buat deposit melalui mobile phone dekat apps, tekan bahagian tu, payment, yang ni, bahagian payment ni kan. Tekan dekat situ, tekan deposit. Okay, tekan deposit, pilih sama ada nak offline deposit ataupun online FPX. Kalau offline deposit, kena upload file resit pembayaran dekat sini. Okay, tu. And then dia dah tulis kat situ, no third party fund transfer is allowed. Sama jugalah. Okay. Tekan yang upload tu, carilah file yang receipt tu, ambil gambar pun tak apa. Yang penting dia jelas. Okay, yang penting dia jelas. Kalau FPX tak ada masalah. FPX dia direct je, kita terus sambung je. Kalau nak withdrawal, sama jugalah. Withdrawal tekan yang ni, withdraw. Okay, cash withdrawal. Tengok. Apa-apa yang ada dalam trust amount tu kita boleh withdrawal lah. Okay, ataupun apa-apa yang ada dalam available trust withdrawal after minus lupa dah OS purchase ni. Hari tu pun dah lupa kan. Ni. Kat sini lah kalau apa-apa yang ada nilai kat sini tu yang kita boleh buat keluar lah. Okay. Itu kalau mobile. Okay, itu kalau mobile. Sekejap, saya nak login balik ke saya punya ni. Okay, betul tak ada soalan? Kan nanti saya dah stop, tiba-tiba banyak pula soalan. Berapa charge transfer guna FPX? Yang tu bergantung kepada bank lah, berapa bank tu charge. Tak sure pula saya berapa charge. Rasanya tak ada charge rasanya, sebab kalau saya guna FPX kan, saya transfer
20,000 masuk lebih kurang tu juga. Cumanya yang contoh kan, contoh apabila kita masukkan duit, contohnya kita dah masukkan duit 10,000 kan, akan ada dia M Plus akan hold certain amount. Okey, dia punya kiraan dia adalah 10,000 kali 99.5%. Okey, macam mana saya nak buat kiraan ya. Sama dengan 10,000 kali ini ni. Cuba ni. Ini salah ni jap saya betulkan balik 99.5%. Okey. Kita kira balik. And then baru tolak RM40. Okey. Okey. Sekejap ya. Okey, katakan kita masukkan 10,000 kali dengan 99.5% and then baru tolak dengan RM40. Lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang macam ni lah dia punya ni. Ini jumlah yang kita boleh trade. Okey, ini jumlah yang kita boleh trade. So, kenapa yang ini kali yang ini, sebenarnya kedua-dua ni kiraan ni adalah apabila kita dah masukkan duit deposit ke dalam akaun M Plus kita kan. Apabila kita dah deposit duit, untuk mengelakkan kita tak bayar brokerage fee, okey, untuk mengelakkan kita tak bayar brokerage fee, M Plus dah hold siap-siap certain amount, dan certain amount tersebut inilah jumlah dia. Okey, tolak di sini dia ada tolak macam tu. Okey, M Plus dah hold siap-siap. Okey. So apa yang akan masuk dekat sini, katakan kita transfer 10,000 kan. So M Plus dah hold siap-siap, kiraan dia macam tadi itulah. Okey, better saya tunjuk dekat sini. Dekat calculator ni nampak jelas sikit. Katakan kita masukkan 10,000. So RM10,000 yang kita masukkan kali dengan 99.5%. Okey, and then tolak dengan RM40. Okey. Itu adalah jumlah yang kita boleh trade. Okey, yang ini akan projected dalam available trading limit. Okey, dia akan duduk dekat sini 99.10. Tujuannya adalah sekiranya tuan-puan masukkan 10,000 dan kalau M Plus tak hold siap-siap duit tu, tuan-tuan pergi beli saham tu dengan modal yang sama RM10,000, dari mana M Plus nak dapatkan duit nak tolak brokerage fee untuk buy dan sell? Okay, that's why. Sebab duit tu kalau tuan-puan dah beli 100% RM10,000 tu, so duit tu dah jadi saham. Duit tu dah bertukar menjadi saham kan. So macam mana M Plus nak deduct untuk brokerage fee buy dan brokerage fee untuk sell? So that's why M Plus dah hold siap-siap. Okay, dia dah hold siap-siap. Kalau nak withdrawal bawah 100, adakah kena charge RM1 withdrawal? Kejap lagi kita tengok Saya pun tak sure ada charge ke tak. Nak withdraw kena bagi tahu remiser tak perlu. Unless kalau nak belanja remiser nasi ayam ke, baru bagi tahulah. Okey. Macam tu je. Kalau tak nak belanja remiser tak payahlah bagi tahu. Okey. So 9,900 ni, 9,910 ni adalah jumlah available trading limit yang akan projected dalam ni. Okey. Tapi dalam trust amount, dia akan ambil masa sikit untuk duit tu masuk ke dalam trust amount sebab dia akan melalui proses kitaran dekat bursa. So dia kena melalui proses T1, T2, T3, baru dia akan muncul dekat sini. Maksudnya yang jumlah bersih lah yang akan muncul kat situ. Contohnya, kalau kita masukkan RM10,000, 9910 ni akan immediately nampak dekat sini. Okay? Akan immediately nampak dekat situ. Tapi yang dekat sini, dia akan ambil masa beberapa hari baru dia akan muncul dekat sini. Okey, tapi sekiranya immediately selepas duit yang ada dekat sini 9910 ni kita terus pergi beli saham, and then kita beli saham tu jumlah yang sama dengan jumlah yang ada dekat sini 9910, tak kisahlah berapa lot kan. Yang penting kita dah gunakan semua maksimum 9910 tu,
kita beli saham. So dekat sini automatik akan jadi kosong balik sebab duit tersebut dah bertukar menjadi unit saham. Tapi dekat trust amount ni 3 hari kemudian dia akan muncul kat sini 9910. Okay. Tapi duit tu sebenarnya kita dah gunakan untuk beli saham. And then selepas beberapa hari dia akan hilang balik. Sebab proses trust amount tu dia lambat. Dia lambat kitaran dia berbanding dengan available trading limit. Tapi duit yang dalam trust amount kita tu adalah duit sebenar kita. Okay, duit sebenar kita. So once kita dah beli, okay, katakan kita dah beli saham menggunakan modal yang kita ada, katakan 9910. Contohnya kita beli 100 lot lah. Kita beli 100 lot saham yang bernilai 99.1 sen. Logik tak? 100 lot bersamaan dengan 10,000 unit kali macam terlebih pula kan. Katakanlah harga saham tu 991 kali 100. Tak cukup. Dia kena kali 1000 kali 0.991. Tak cukup. 10,000 lah. Kali 0.991. Betul. Okey. Katakan kita beli 100 unit 100 lot saham kan. Kita beli 100 lot saham, 100 lot saham kali dengan 100 unit sebab satu lot bersamaan dengan 100 unit kan. Minimum satu lot bersamaan dengan 100 unit. And then kita beli saham berharga 9910. Ini macam tak logik sikit lah harga dia. So kita dah gunakan 100% modal yang ada dalam available trading limit. So available trading limit ni akan jadi kosong lah kan. So M Plus dah hold dah siap-siap untuk tolak cost brokerage, untuk buy dan untuk sell. So once kita dah jual, okay, bila kita dah jual balik saham ni, katakan kita beli pagi, petang kita dah jual. Okay, katakan untung tiba-tiba naik jadi 10,000 balik. Okay, katakan untung sikit lah naik jadi 10,000 balik. So dekat sini dia akan muncul 10,000. Okay, tapi dekat sini 3 hari kemudian barulah muncul dekat sini 10,000. Kenapa 3 hari? Sebab hari pertama jualan dia dikira sebagai T0. Okay, hari pertama yang kita beli tu T0. And then dia dah melalui T1, T2, T3. And then let's say kalau kita jual hari yang ketiga atau hari keempat seterusnya, hari yang keempat yang kita jual tu adalah T0 untuk jualan. Faham ke tak ni? Kan nanti dah pening dah kan. Okay, hari yang pertama kita jual itu adalah T0 untuk jualan. So dia akan ada dalam ni remaining sales contract sehari. Okay, baru dia akan masuk sales process due hari kedua. And then barulah kalau ada guna margin apa semua baru dia ada kat sini. Kalau tak guna margin dia tak adalah kat dalam ni. So hari ketiga barulah duit tersebut masuk dekat sini. Okay, akan muncul dekat situ RM10,000. Katakan kita untung sikit lah kan. Okay. So M Plus dah tak tolak dah lah sebab M Plus dah hold siap-siap kita punya brokerage fee yang awal-awal tadi. Okay. Setakat ni boleh faham tak? Dan saya bercakap short sendiri. Tapi tuan-puan tak faham pun. Kalau faham boleh komen lah sikit kan. Berapa charge transfer guna FPX? Yang charge transfer guna FPX ni saya tak sure sebab dia bergantung kepada bank sebenarnya. Berapa bank tu nak charge. Kalau ada pun very minimum lah. Okay, kalau ada pun very minimum. Okay, Alhamdulillah faham kan. Syukurlah nak. Okay, so kalau sekiranya tuan-puan dah buat belian and then tiba-tiba dah buat belian kan hari ni and then besok lusa kita dah jual tapi tiba-tiba pula ada amount kat dalam ni. Okay, tiba-tiba ada amount kat dalam ni. Sebenarnya dia bukan apa. Amount ni ada dekat bahagian ni yang sale proceed ni, remaining purchase, due for settlement semua ni adalah proses yang berlaku di peringkat bursa clearing sendirian berhad. Okay. Proses yang berlaku di bursa clearing sendirian berhad. And then dari sini dia akan buat projected gain kontra gain dengan kontra losses dekat sini. Apa yang dikatakan sebagai kontra? Okey. Kontra ni dia macam ni. Yang ni saya nak explain pun saya takut kompleks tapi saya cuba. Sekejap saya kena buka satu PowerPoint conteng. Saya cubalah cuba nak explain. Kita ambil satu yang kosong punya. Mana dah?
Banyak sangat dah slide-slide ni kan. Kat sini lah saya letak. Okey, katakan ni macam ni. Kita dah, saya kena ambil lah gambar ni. Okay, saya kena ambil gambar ni. Account summary ni. Okey, kita copy dulu. Saya tempel kat sini. Okay. Katakan, ini kalau nak kira yang ni, kontra gain dengan kontra loss ni kan. Kita ada masukkan duit 10,000. Alamak, saya pergi buka guna WPS pula. Sekejap saya tutup balik. Saya buka pakai PowerPoint. Sebab kalau guna WPS tu dia tak berapa friendly lah bagi saya lah. Sebab saya dah terbiasa guna PowerPoint ni. Okey, katakan macam ni. Kita dah masukkan duit 10,000. Tapi apabila masukkan duit 10,000, dia tak muncul 10,000 kat situ kan. Dia muncul 9910. Okey. Ni nak lagi senang lah. Okey, ni saya buat dia shape. Fill shape ni kita ambil yang ni nak bagi sama. Then outline pun kita copy yang ni juga nak bagi sama. Then tulisan ni saya bagi hitam supaya tuan pun boleh nampak. Okey. Okey, yang ni kalau let's say kita deposit, saya tulis dekat tepi ni modal RM10,000. Tu. 10,000. Okey, kita deposit modal RM10,000. So apabila dah kira, okey, dia punya kiraan dia adalah RM10,000 ni, yang ni saya buat balik lah 10,000 nak bagi faham. Kali dengan 99.5% tolak RM40. Okey, tolak RM40. Ni duit yang digunakan oleh M+ untuk tujuan dia apabila tuan-puan dah buat belian dan jualan, dekat situlah dia akan tolak brokerage fee. Okey, kat sini. Ni tujuan dia lah. Okey. So akan ada dekat sini 9910. So hari pertama duit tu dah masuk, okey, duit tu dah masuk, terus kita pergi beli satu saham, dan saham tu bernilai satu unit bersamaan dengan 0.9910. Ini nak bagi mudah lah kan, nak bagi mudah kira. Okey, and then kita pun pergi beli sebanyak 100 lot. Okey, 100 lot. 100 lot. Kalau dari segi jumlah lot, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Okey. Ini pun ramai orang tak tahu sangat lagi kan. Okey. Kalau 100 lot kena kali balik 100 unit. Okey, barulah kali dengan harga seunit. Okey. So dia akan jadilah harga seperti yang modal kita tadi. Ini nak bagi senang kira lah kan sebenarnya. Okey. Dia macam tu. So kita pun belilah dengan jumlah yang sama dengan modal yang kita ada, 100 lot. Apa yang berlaku adalah apabila kita dah beli, okey, apabila kita dah beli, duit tu dikira sebagai T1. Okey, T1 kalau dekat peringkat bursa, duit tu dikira sebagai T1, jumlah pembelian. So duit tu dah jadi duit saham lah kan. Duit tu dah bertukar menjadi unit-unit saham. Okey, T1. And then katakan saham yang kita beli tu untung. Okey, untung dia naik tiba-tiba dia naik jadi 10,000. Untung RM40. Yang RM40. Untunglah, untung balik. So jadilah balik 10,000. Macam mana ni saya nak bagi faham ni. Okey, jadi balik 10,000. Okey. So duit yang dekat trust account ni dia mengambil masa T0, okey, T1, T2, T3 baru dia akan muncul kat sini. So tiba-tiba masa T3 tu duit tu ada dekat situ 10,000. Okey, bukan 10,000, 9910. Duit yang sebelum kita beli dan sebelum kita untung tu. Okey. Dia lambat sikit dia update kat situ. So di sini 9910. Tapi sekejap saya tukar balik dia punya ni. Shape fill ni kita ambil ni, highest dropper kita ambil ni. Okey, dia sama. So yang ini dah jadi kosong balik. Sebab kita dah beli tadi kan. Bila kita dah beli dekat sini dia jadilah saham. Okey, dia jadilah saham. Dekat sini
baru dia muncul 9910 tapi 3 hari kemudian. Okay, 3 hari kemudian. And then kita pun jual. Okay, bila kita dah jual, so hari pertama jualan adalah T0 kan. Hari pertama jualan adalah T0. Katakan kita dah untung RM10,000. So selepas kita jual, immediately dekat sini akan jadi RM10,000. Okay, immediately. Lepas jual je terus duit tu dah ada kat dalam tu RM10,000. Okay, RM10,000. And then lepas duit tu dah ada kat dalam tu, dekat sini dia tak update lagi tau. Bila dia akan update, dia akan melalui proses ini. Okay, first remaining sales contract, apa yang kita dah jual besoknya, okay, besoknya baru dia akan update kat sini. Okay, besoknya baru dia akan update kat sini. Okay, lepas tu hari kedua baru dia akan muncul kat sini. Sini dah hilang. Tapi ini dah jadi RM10,000 lah sebab kita untung kan. Okay, RM10,000. Okay, tapi yang ni dah hilang, ini dah habis dah. Okay, saya buang dulu. Nak bagi cantik punya pasal, tiba-tiba dia jadi lambat. Terbalik pula. Okay. Macam tu So bila sini dah clear, ini yang peringkat Bursa Malaysia Clearing Sdn Bhd. Okay, bila clearing situ dah clear, sini pula yang akan muncul. Lepas tu sini pun akan clear. Okay, sini pun akan clear. So bila semua ni dah clear semua, barulah dia akan muncul kat sini RM10,000. Okay, tu. So that's why kadang kita perasan kenapa duit tak masuk dalam trust account. Rupa-rupanya duit tu memang dia dalam proses, dia punya kitaran dia tu. Okay, dia dalam proses. Duit akan masuk selepas 3 hari. Okay, selepas 3 hari. And then, tapi duit kat sini yang dekat available trading limit ni sebab kita dah jual kan. Tapi lepas kita jual tu immediately kita pergi beli saham lain pula. Okay, kita immediately. So dia tak ada lah kat dalam ni. So kita pun pergilah beli saham lain guna modal yang sama RM10,000. And then lepas tu hari yang sama juga dia drop. Okay, hari yang sama drop balik. Okay, pergi 9910. Okay, apabila hari yang sama tu dia drop, kita pun jual, kita cut loss lah kan. Katakan kita cut loss. So dekat sini, okay, dekat contra gain and loss ni, dia memang akan lambat tau. Dia memang akan lambat. And then dekat sini barulah dia akan muncul yang jumlah loss tu dalam selepas few days. Okay, katakan kita rugi dekat sini RM90 kan, barulah dia akan muncul kat situ. Okay, baru dia akan muncul kat situ. Okay, and then tapi kalau tiba-tiba dalam hari yang sama juga, okay, kita pun guna balik modal yang 9910 tu, kita pergi beli saham lain pula. Jadi kita untung pula. Kita untung pula. So dia akan kira balik kat sini, tapi dia lambat sikit lah. Dia macam proses dia tu. Okay. So apa yang saya nak tekankan, sebenarnya saya nak explain ni pun dia jadi confused tau sebenarnya. Saya cubalah. So yang apa yang saya nak tekankan, due for selling ni sekiranya tuan puan guna margin sahaja. Kalau guna cash upfront account tak perlu risau. Due for settlement ni kalau sekiranya guna margin kena bayar sebelum T2. Kalau tak kena for selling. Okay, kena for selling. Kalau tak guna margin tak perlu risau. Okay, kalau tak guna margin kita cuma tengok yang bawah ni je. Itu pun tak perlu tengok pun sebenarnya. Kalau nak tengok okey je, tak ada masalah. Sebab ini adalah proses kiraan di peringkat bursa. Okay, dia cuma tunjuk kat sini untuk kita nampak je lah. Tapi kalau let's say kita jual, kita beli kan, kita beli harga rendah dan kita jual dengan harga lebih tinggi, walaupun ada jumlah loss dekat sini, katakan dia tulis kat situ loss RM90 ke apa semua, tapi kalau tengok kita punya transaksi sepatutnya tak ada loss kan. Kenapa dia ada jadi loss dekat situ? Sebenarnya dia kira sebagai kontra. Okay, dia kira sebagai kontra. Contoh, kita cuma ada duit RM10,000. Okay, kita cuma ada duit RM10,000 ataupun 9910 tadi itulah yang net amount tu kan. Tapi jumlah yang kita boleh beli hanyalah 100 lot sahaja. Okey, jumlah yang kita beli adalah 100 lot sahaja. Kalau sekiranya kita nak beli saham tu harga 0.9910 lah kan. Tapi kita pergi beli sampai 3 kali.
dari mana duit yang kita dah ulang-ulang guna tu? Sebab dekat sini dia belum update lagi. Kalau hari pertama dia belum update. Duit yang sebenarnya yang kita dah ulang-ulang tu sebenarnya M plus bagi kebenaran untuk kita gunakan margin, tapi bukanlah margin dalam erti kata margin yang sebenar, cuma untuk intraday sahaja. Okay, untuk intraday sahaja kita boleh cepat-cepat gunakan modal yang kita dah jual, dah ada modal tu kita boleh beli balik. Okay, saya mute dulu semua, takut ada mengganggu rakan-rakan yang lain. Okay, macam tu. So M plus bagi peluang untuk kita gunakan dia panggil intraday punya kontra. Okay, intraday punya kontra sahaja. So kita boleh boleh running, boleh rotate, pusing duit yang sama beberapa kali dalam hari yang sama. Sebenarnya kalau ikut broker lain tak boleh, sebab kalau lepas kita dah beli kena tunggu 3 hari kan, lepas dah jual 2 hari baru duit tu masuk balik kan. Tapi yang ini M plus bagi kebenaran untuk kita rotate duit tu. That's why kalau dalam M plus, lepas kita jual je immediately kita dah nampak ada amount tu dah ada balik. Lepas kita jual immediately kita nampak duit dah ada kat dalam tu. Okay, sebenarnya duit itu adalah duit broker bagi, bukan duit broker bagi kat kita, tapi broker bagi kebenaran untuk kita running duit tu dua kali ataupun 3 kali. Dia punya istilah adalah intraday kontra. Intraday kontra. Duit kita, cuma kita running duit kita tu cepat. Dia jadi macam seolah-olah M plus bagi kita pinjam M plus punya duit lah dulu kan. Sebab duit tu pun duit yang sama juga yang kita nak rotate tu kan. Macam tu. Okay. Faham ke tak faham? Ke dah pening. Saya pun macam mana saya nak explain benda ni. Macam tu lah kejadiannya. Tapi kalau sekiranya tuan-puan tak ada kontra account ataupun tak ada account margin, abaikan yang dekat dalam ni. Okay, abaikan yang tu. Saya letak transparansi dia. Mana transparansi dia? Kalau tak ada kontra account, abaikan yang tu. Format shape, transparency. Kita bagi dia transparent sikit lah supaya nampak cantik sikit. Okey, macam tu. Okey tak? Kalau kita order buy tapi tak lepas dengan harga yang kita order sampai tamat masa pasaran berlangsung, nilai itu tak masuk semula ke available trading limit. Nilai itu akan masuk semula dalam available trading limit. Okey, dia macam ni. Okey. Apalah, alamat tamat dah saya punya TV viewer ni, tak apa, tak pakai pun. Dia macam ni. Okey, katakan saya ambil balik yang gambar ni, yang my account ni kan. Okey. Saya ambil balik gambar ni. Dari sinilah saya ambil. Ni apa ni? Say proceed due if any will be credited into your trust account on T2. Dia macam ni. Apa-apa yang ada dalam available trading limit kita boleh guna untuk beli kan? Kita boleh guna untuk beli. Apa-apa yang ada sahaja. Kalau sekiranya dalam account kita ada available trading limit, okey? Sebanyak 10,000 katakan 10,000. Okey. Tiba-tiba kita pergi queue, kita nak beli saham katakan 1 unit. Okey, 1 unit bersamaan dengan RM1. Katakan RM1 lah Kita pun nak belilah sebanyak 200 lot. Okey, 200 lot. So macam mana kira 200 lot kali 100 unit kali RM1 lah kan? Kali RM1. So dia akan jadi berapa? RM20,000. Okey, dia akan jadi RM20,000. So kita cuma ada RM10,000 kan. Bila kita tekan, yang ni saya nak explain yang ni dulu. Nanti kita cerita yang ni, yang order buy ni. Okey. Bila kita tekan, tiba-tiba M Plus akan bagi warning exceeded. Okey, exceeded available trading limit. So dia tulis macam tu, exceeded available trading limit. Kenapa exceeded? Sebab modal kita cuma ada 10,000 tapi kita pergi tekan sampai nilai dia 20,000. Memang terlebih lah. Okay? Bila terlebih. So maksudnya
Ataupun ada satu lagi memo yang dia bagi adalah short. Okay, dia punya short. Saya pun tak ingat dah apa itu. Short short apa? 20 macam mana sebenarnya? Macam itulah dia kira. Biasanya kalau yang short ni kalau kita nak jual. Kalau kita cuma beli 100 slot tapi kita nak jual 200 slot, dia akan tulis short 100 slot. Itu kalau nak jual. Okay. Ataupun short 10,000 unit. Kalau yang tak cukup duit ni dia akan tulis exceeded available trading limit. Maksudnya duit kita tu tak cukup. Maksudnya kita kena sama ada kita kena tambah capital ataupun kita kena kurangkan lot. Okay. Macam yang soalan Puan Suraya tadi. Kalau kita order untuk buy tetapi tak lepas dengan harga yang kita order sampai tamat. Okey, contohnya kita nak buy Super Max, bagi yang murah sikit lah K Plus, lagi murah masing. Katakan masing lah Okey, kita nak buy masing pada harga 910. And then kita queue. Okey, kita queue tak lepas-lepas. Lebih je daripada jam 5 petang. Kalau sekiranya kita tak gunakan good till date, okay, untuk kita buat buy, dia ada ni tahu, order buy kan. Dia ada good till date ni. Kita sama ada guna day ataupun good till date. Kalau kita gunakan day punya validity, habis jam 5 dia akan automatic expired, duit kita akan masuk balik dalam available trading limit. Okay, duit kita akan masuk balik automatically dalam available trading limit. Okay. Kalau kita gunakan good till date and then kita letakkan tarikh dia bila, dia ambil masa 30 hari. Okay, 30 hari. Kalau sekarang 29 sekarang 30 Oktober, dia sehingga 29 November. Kita tik lah 29 November, lepas ke tak. Tapi dia dalam masa 30 hari. Tapi jangan queue hari Sabtu Ahad. Kalau Sabtu Ahad queue, automatic reject lah. Sistem reject. Sabtu Ahad mana sistem bekerja kan. Sistem pun nak rehat juga. Dia 27 lah. Okay, 27. Kita boleh letak sebab 27 ni hari Jumaat. Okay. Kalau kita buat good till date, dia akan queue sehingga match dalam tempoh 30 hari. Tapi kalau dalam tempoh 30 hari tu tak match juga, hari yang ke-30 tu baru dia akan expired. Barulah duit tu akan masuk balik dalam available trading limit. Okay. So, soalan Puan Suraya ni, tetapi tak lepas dengan hari kita order sampai masa pasaran berlangsung. Okay. Nilai itu tak masuk semula ke available trading limit. Ini mustahil lah. Sebab kalau kita gunakan day, dia akan masuk balik dalam available trading limit. Kecuali kalau dah match. Kalau dah match, memang tak masuk dah lah sebab duit itu dah jadi saham. So kita boleh tengok dalam portfolio. Tapi kalau sekiranya kita gunakan good till date, dia akan tunggu sehingga match. Kalau tak match juga selepas 30 hari, baru duit itu akan masuk balik dalam available trading limit. Saya dapati ia masuk ke trust account dan tak boleh guna untuk trade keesokan harinya. Itu silap sebenarnya. Okay, memang silap. Kalau dia dah match, okay, kalau dia dah match, duit tu memang tak akan masuk balik dah dalam available trading limit. Kenapa tiba-tiba dia muncul dalam trust account? Sebab trust account dia portray duit tu lambat 3 hari. Okay, lambat 3 hari. Sebenarnya duit tu dah jadi saham tapi hari yang ketiga baru kita nampak duit yang kita baru deposit tu muncul dekat trust account. Okay. And then lepas tu dia akan hilang balik selepas 3 hari sebab duit tu dah jadi saham. Okay, duit tu dah jadi saham. Okay. Okay, saya mute dulu supaya tak mengganggu rakan-rakan yang lain. Macam tu. Harap-harap boleh faham lah ya. Boleh apply ke untuk kontra margin. Kontra margin. Untuk kontra tu yang tu lah. Dia kira cycle dia tu yang ni. Dia akan masuk balik dalam, jangan saya tutup ni. Dia akan masuk dalam ni. For selling, due for settlement. Kalau T2 kita tak bayar lagi. T3 yang ni, more than T plus 2 ni adalah T3 lah kan. T3, remiser akan contact. Sebab M plus balik-balik duk call remiser. Suruh klien ni jual, sama ada nak pick up ataupun nak jual. Kalau T2 dia nak pick up, dia kena tambah lah kan, dia kena tambah modal. Kalau dia nak kalau dia tak nak tambah modal, dia kena jual lah. Okay, kena T more than T plus 2 adalah for selling. Okay, for selling.
apa ni, boleh apply untuk kontra margin. Okey, M plus kalau saya M plus saya memang suggest pakai yang cash upfront. Okey, gunakan cash upfront ataupun silver account. Kalau gunakan margin ataupun gold account, charge dia ada mahal sikit. Okey, charge dia ada mahal sikit, and then risiko untuk kita overuse duit margin tu, dan kebanyakan orang yang guna kontra ni making loss more than making money. Itulah tu risiko lah kat situ. Dan saya tak advise lah, personally lah saya tak advise as a traders. Okay, macam mana nak check fees yang kita buy and sell hari tu? Tekan-tekan ada jumpa. Tekan-tekan ada jumpa tu salah tekan ke macam mana? Okay, kalau kita dah buat buy and sell, kita boleh tengok dekat sini. Pergi dekat bahagian my account. Okay, pergi sebelah paling kanan sekali, tekan dekat contract note. Tekan contract note, kita boleh search lah. Ini sebab tak ada, sebab account ni saya tak pakai lagi, so tak adalah apa-apa contract note. Kalau account tu kita dah pakai, dia akan ada dekat sini contract note yang kita boleh download. Kita boleh tengok dengan detail apa charge yang dah dikenakan. Okay, sebelum ni memang saya dah discuss sebenarnya. Tuan-puan boleh tengok balik video beberapa video sebelum ini, ada kita discuss lah sebenarnya. Kalau nak deposit dari CDS ke account bank, kena stop trade dulu ke? Silap tu istilah dia. Nak withdraw kan? Kalau deposit ni dari account bank ke account CDS. Kalau nak withdraw, dia macam ni. Kalau sekiranya kita nak withdraw, kita kena tunggu duit tu berada dekat dalam trust account. So, sebaik-baiknya kita kena tunggu duit tu dah settle dulu. Okay, duit tu dah berhenti bergerak dalam masa tempoh 3 hari. Jangan buat apa-apa pembelian yang baru. Okay, unless kalau contoh kita ada duit, katakan kita ada duit 10,000 lah. Okay, kita cuba nak withdraw 5,000. So last jualan kita dah jual dah. Katakan kita dah hold sebelum ni kan, kita dah hold mana-mana saham sebelum ni, kita pun dah jual semua sekali RM10,000. Okay, duit yang kita ada, kita dah jual semua sekali, and then duit tu dah masuk dah dalam trust account, and then kita cuma nak withdraw 5,000 sahaja. So baki yang 5,000 tu kita boleh gunakan untuk beli saham lain lah. Okay, yang 5,000 tu. Okay, so ataupun walaupun duit yang 10,000 ni tak masuk lagi dalam trust account, okay, tak masuk lagi dalam trust account yang ni, saya ambil lah gambar ni. Yang ni yang bahagian withdrawal pula. Withdrawal ni pun saya kena pesan sikit ni. Ini pun penting juga sebab ramai yang buat silap juga kat sini sebenarnya. Okay. Ini saya ambil balik ni. Katakan kita cuma nak withdraw 5,000 sahaja. Okay. Tapi modal kita ada 10,000. So kita just jual je lah yang lot-lot saham yang bernilai 5,000 yang kita nak withdraw tu. Another 5,000 kita boleh trade lagi lah. Boleh trade lagi sebabnya yang akan muncul dekat trust amount nanti adalah jumlah yang kita nak withdraw tu lah lepas 3 hari. Okay, lepas 3 hari. Okay, so bila dah ada dekat sini 5,000, and then sini pun muncul 5,000, barulah kita boleh buat withdrawal. Okay, saya pun ambil lah dia punya eyedroppers, and then eyedroppers lagi sekali. Letak kat situ. Tapi sebenarnya dia akan muncul kat sini 10,000. Dekat trust account. Kan trust account kan dia lambat bergerak. Dia biasanya 3 hari baru dia akan muncul kat sini. Tapi untuk available trading, available trust withdrawal ni, dekat sini dia akan muncul 5,000. Sebab yang lagi 5,000 tu, kita dah pergi beli saham lain. Okay. Dia akan muncul kat situ lah 5,000. Ataupun dekat bawah tu lah lebih kurang. So yang kita boleh withdraw adalah yang ini, yang 5,000 tu. Tapi jangan lupa klik yang client code tu lah. Kalau tak klik yang client code tu, tak muncul lah dekat situ. Sebab dia kena check dulu client code tu siapa punya kan. Selalu kadang client code tak klik lagi. Lepas tu dah tanya dah, kenapa saya punya ni kosong. Tapi client code tak klik lagi. Kadang kita lupa kan. Okay, masukkan bank account, masukkan amount dan remark lah. Remark ni biasanya withdraw lah. Okay, bank to be deposited. Okay, yang ni yang paling penting sekali sekiranya nak withdraw
tak boleh langsung, tak ada kompromi. Tak boleh langsung, tak ada kompromi withdraw ke bank orang lain. Ini memang betul-betul AMLA punya ni lah. Okay. Kena baca kat sini. Ini warning, betul-betul warning lah. Ni bukan main-main punya warning lah. Okay. Dekat situ. Saya kena buat no fill. Macam tu. And then kita besarkan dia punya garisan ni bagi nombor 6. Okay. Okay, crediting to third party account is not allowed. Okay, dia tak ada flexibility kat situ. Okay, memang tak boleh. Memang tak boleh. Kalau buat juga kena fine. Okay, nanti kena denda lah. Okay, sebab boleh di-charge under AMLA. Okay, AMLA, anti money laundering. Bahaya sikit lah kat situ Okay, nak buka akaun CDS berapa lama siap? Sekarang sebab staff-staff M+ memang semua dah bekerja dari rumah, dia jadi balik macam yang awal-awal hari tu. Dia jadi balik yang macam awal-awal hari tu, nak masa awal-awal PKP tu. Dia jadi timbunan permohonan dan terdelay. Tapi kalau guna online, expected dia akan ambil masa 2 hingga 3 minggu. Sebenarnya M+ janji 5 hari. Tapi kita tak expect yang PKPB ni macam ditekankan sangat, menyebabkan staff M+ pun tak boleh bekerja dekat office, semua kena kerja kat rumah. Dia jadi delay sehinggalah 2 hingga 3 minggu. So tak boleh nak buat apalah. Okay, so sebelum saya lupa, sekiranya tuan-puan nak buka akaun M+, saya bagi je ni mesej panjang ni. Okay, saya bagi mesej ni, saya tempelkan dekat bahagian komen. Nanti klik je lah link yang ada kat situ. Okay, nanti tuan-puan klik je link yang ada kat situ. Terus akan pergi ke saya punya channel Telegram information yang ada untuk buka akaun M+, supaya tak ada kesalahan lah. Sebab selalunya kesalahan yang berlaku untuk buka akaun M+, pertama sekali nama silap, yang kedua nombor akaun silap, yang ketiga address. Address kena ikut sebiji sama dengan IC. Kalau tak ikut sebiji sama dengan IC, M+ reject, kena buat balik lah. Okay, reject tu bukan bermaksud tak boleh buat terus, tapi kena buat amendment, kena ubah sikit dan buat balik. Yang paling penting email. And then yang selalu juga silap adalah apabila nak upload bank statement. Sekiranya kita punya bank statement ada Islamic, and then kita pergi pilih dekat bahagian option tu Maybank yang tak Islamic, M+ akan reject. Contoh kan, macam ni, dekat bank statement dia ada Maybank Islamic kan, dia ada tulis Islamic kat situ. Bila kita nak pilih bank, bila kita scroll dekat web M+ tu, kita pergi pilih Maybank sahaja kan, tak ada Islamic kat belakang, M+ akan reject sebab kita silap pilih bank. Kalau dekat sini dia adalah Maybank Islamic, dekat scroll nak pilih bank tu pun kena ambil Maybank Islamic. Okey, kalau tak silap lah kat situ. Okey. Itulah itu berkenaan dengan M+ punya platform. So outstanding purchase ni apa yang kita dah beli, dia akan ambil masa T1, T2, T3 juga. Outstanding sales sama, kontra gain, kontra losses ni pun sama. Tapi kalau sekiranya kita tak gunakan margin, dia tak adalah kat dalam tu. Daily business done, setiap hari kita punya transaction yang kita buat. Client statement, kita punya pergerakan duit-duit. Cash movement pun pergerakan duit-duit kita. Okay. And then contract note. Contract note ni adalah secara detail dah tolak dah berapa brokerage fee, berapa stamp duty, berapa clearing fee, berapa SST, semua dah ada kat situ lah, kita boleh tengok balik. Okay. Saya cari-cari kok ada soalan-soalan lagi. Guna online cepat. Guna online cepat. Link online tu saya dah bagi dah. Saya dah letakkan message dekat situ. So nanti tuan-puan boleh tengok balik. Okay. Okay lah, saya pun macam tak ada apa dah ni. Kalau nak deposit CDS, macam mana nak check fees yang kita pakai tu, tekan dah. Ya itulah, kalau nak tengok fees tadi, yang ni contract note tadi tu. Okay, tak ada dah, tak ada soalan dah. So malam ni sebab topik dia melibatkan M+ punya account, jadi tak ramai orang berminat kan. Tapi kalau tiba-tiba saya cakap saya nak buat diskusi counter, tiba-tiba ramai seronoknya. Orang lebih berminat nak discuss counter daripada nak tengok benda-benda penting ni.
Seorang klien boleh buka berapa akaun CDS? Satu nama, satu akaun, satu broker sahaja. Tak boleh lebih lah. Okay. Satu nama, boleh buka satu akaun, ada satu broker sahaja. Kalau nak buka dua broker, boleh buka satu nama, ada satu broker yang lain. Okay. Apa jadi kad duit dalam trust account kalau tak trade? Dia akan dapat interest, yes, akan dapat dividen 1.24% setahun kalau kita tak trade langsung. Dapat duit, dapat dividen. Okay, dia macam lebih kurang macam kita simpan dekat fixed deposit lah. Dapat duit. Sebab tu nama dia trust account. Dia macam kita simpan dekat bank lah lebih kurang. Okay, rakan-rakan ahli group ada soalan? Kalau tak ada soalan dekat Zoom, kalau tak ada soalan mungkin kita boleh bersurai. Okay. Dekat rakan-rakan dekat Facebook, okay. Boleh tukar reminder. Ni soalan ni soalan ni sensitif sebenarnya. Sebab hari tu M Plus dah bagi warning. Dia cakap M Plus dah tidak menggalakkan pertukaran reminder. Okay, dia dah tak menggalakkan pertukaran reminder sebab bagi dia semua reminder sepatutnya menjalankan tanggungjawab yang sama. Tapi manalah kita boleh setiap orang berbeza kan, setiap orang berbeza. Ada orang ada extra effort kan, ada orang cuma cukup-cukup, ada orang tak buat effort. So memang tak sama. Tapi itulah M Plus cakap tak digalakkan tukar reminder. So kalau sekiranya tuan-puan dah bernaung di bawah mana-mana reminder yang ada, tapi sekiranya reminder tu tak dapat nak deliver, cakap je lah minta tolong dekat M Plus punya support. Minta tolong lah dekat M Plus punya support macam tu. Okay. Saya pun tak boleh nak cakap banyak. Okay. Macam tu je lah yang tu. Bagilah nasihat dekat reminder tu, tolong bantu saya macam tu. Okay, so ada lagi soalan ni. Untuk sell Q, katakan now row kelima 95 sen, bolehkah kita Q pada 10 sen? Boleh, tak ada masalah. Dia kalau kita Q untuk sell, kalau kita Q dekat sini, okay, saya buka yang Q punya lebih besar macam ni. Contoh kan, macam Mahsing ni kan. Ni cantik juga ni, 95 sen. Okey, macam ni kan. Kita nak Q sell, kalau kita Q dekat 0.910 ni adalah best Q untuk best sell. So kita kena tunggu harga naik ke 910. Okey. Harga dah naik ke 910 dan harga 910 dah bergerak ke level 1 best buy, baru dia akan match. That's mean harga kena naik lah. Okey, harga kena naik. Kalau dalam situasi harga sedang menurun, memang tak akan match lah 910 tu sebab dia harga sedang menurun. Maksudnya 905 akan pindah ke kanan and then 900 akan naik ke sini, best buy. Kalau nak immediately match, kalau kita nak jual dan immediately match, kita kena jual kepada best buy. Best buy level 1. Kenapa? Sebab best buy level 1 orang dah ready untuk beli. Okey, orang dah ready untuk beli. Kita jual je pada harga orang dah ready nak beli, automatic match. Tapi kalau kita beratur pada level 1 best sell, tak ada lagi ready buyer, cuma ada ready seller. Kalau kita nak beli immediately, nak terus match, kita beli dekat level 1 best sell, baru immediately match dekat harga sini 910. Faham tak? Bisa juga saya sebenarnya takut tak faham je. Tapi kalau faham okey je. Ada group siapa? Ada, obviously ada. Ramai member saya yang reject. Okey, yang reject tu dia ada beberapa common mistake. Pertama sekali bank statement lah, macam saya cakap tadi. Kalau bank statement Islamic kena pilih Maybank. Kalau Maybank kan, Maybank Islamic kena pilih bank yang Islamic juga. Satu lagi, kalau bank statement tu tak jelas ataupun kita upload ya blur-blur, okey, ada conteng ataupun IC tak jelas ataupun blur ataupun conteng ataupun ada flash menyebabkan M Plus tak dapat nak check IC tu ataupun IC kita kabur, and then kesalahan yang lain yang selalu adalah kesilapan pada type nombor IC, and then kesilapan pada type nama kita tu pun ada, kalau ada silap memang kena reject, and then susunan alamat dekat IC tu silap.
Kalau sepatutnya baris pertama kita letak satu baris dengan baris, contoh IC ada 3 lapis, ada 4 lapis. Lapisan kedua kita letak pada lapisan pertama dah. Okey. So dia akan reject lah sebab salah. Dia kena ikut lapisan-lapisan dekat IC tu. Kena check betul-betul. Biasanya M Plus akan hantar email untuk bagi tahu mana silap dan dekat mana kita kena buat pembetulan. Tapi untuk lebih mudah sebenarnya sebelum hantar online punya account opening form tu, get back to reminder. Macam kalau saya, PM saya personally, tanya dulu, ini okey tak saya nak buat ni, ini nak isi macam mana, ini nak isi macam mana, tanya dulu. Bila dah tanya, saya boleh check, saya boleh tengok, okey ni betul, dah betul, okey proceed. So kita tak buat kerja dua kali lah. Kalau tuan-puan just tiba-tiba submit je terus, dia kena reject, submit lagi, kena reject, submit lagi, sehingga kan kita pening. Kenapa asyik-asyik kena reject? Kita tak tahu salah kat mana. So sebaik-baiknya PM saya direct, saya boleh tunjukkan, okey sini salah ni, bank account ni macam ni, ni IC ni sepatutnya begini, macam tu. Tu je sebenarnya. Okey. Dia memang online platform application ni mudah, tapi kalau tak ikut dia punya susunan dia tu, dia jadi reject lah macam tu. Biasanya sebab salah benda-benda yang simple je. Okay, salah yang benda-benda simple tu je yang menyebabkan reject. Bukanlah maksudnya reject terus tak boleh apply dah, cuma kena buat pembetulan and then baru apply balik. Sebaik-baiknya kalau nak apply yang trading platform melalui M Plus online tu kan, yang ni, yang web ni, apply dulu Bursa Anywhere ECDS Melaka Security. Okey, apply dulu Bursa Anywhere ECDS Melaka Security, barulah apply trading platform yang M Plus online tu. Okey. Bolehkah kita cut loss pada harga profit tujuan untuk secure kita punya profit? Dah boleh. Tapi kena buat manually lah. Kena jual manually. Kita maksudnya itu adalah cut profit lah kan. Tapi kalau sekiranya tu apa nak guna stop limit macam ni, kalau sell ni kan dia ada limit dengan stop limit dua ni kan. Kalau pilih yang option stop limit ni, dia tak boleh queue harga di atas daripada harga beli. Tak boleh. Itu memang sistem dah decide macam tu. Okay. Kalau kita queue di atas daripada harga beli, dia automatic reject. So tak akan lepas lah. Macam mana nak PM saya, WhatsApp boleh, Telegram boleh, Facebook boleh, okay, SMS boleh. Tengok dekat saya punya profile dekat Facebook, ada nombor telefon saya kat situ. PM saya kat Facebook pun boleh, kat ni dekat, nak PM saya dekat page ni pun boleh, tak ada masalah. Saya juga yang reply, inbox guna Facebook Messenger boleh, nak call direct pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan call pukul 1-2 pagi lah. Okay, masa tu saya dah tidur dah kot. Okay, banyak cara lah, boleh contact saya, tak ada masalah. Kalau nak senang, saya bagi je terus saya punya group public Telegram, nanti tuan-puan masuk je dalam tu, apa-apa hal boleh direct contact saya. Sekejap saya bagi ni link ni. Okay, saya letak dekat bahagian komen tu, nanti boleh contact saya kat situ lah. Okay, so saya ingat dah lewat dah ni. So minta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. And then sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa sampai dah pukul berapa dah ni. Tengok rakan-rakan dekat Facebook pun dah berkurang dah. Okey, sampai di situ dahulu kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.